barakah. Alhamdulillah lah kan. Tok guru dia kata tak payah kot. Tak payah kot. Dia nak juga. Dia nak pinjam. Pasal apa? Tok guru dia dah uzur. Dia nak pergi sembahyang Jumaat. Dia nak pakai serban tok guru dia tu nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab apa? Nak ambil berkat. Tok guru dah tak sihat tak pergi kan. Bagi kat saya lah. Saya pakai. Hang tak tahan kot. Tok guru dia kata hang tak tahan kot. Dia kata pasal apa pula? Pakai serban kan. Tak payah. Dia tak tahu cerita. Saja Allah Ta'ala. Ya akhirnya tok guru dia bagi dia pakai serban. Dia pakai pergi main Jumaat. Dia lari balik. Dia pergi tengok dengan muka-muka tok imam kali bukan muka orang. Nampak kaltai, babi, bewok, musang, apa semua tu nampak dalam masjid habis. Kan duduk semayang tu dia lari balik tu ya. Dia kata awak depa masjid jadi ke mana orang semua tadi. Kan ada rupa orang tu rupa orang ya. Rupa orang tu berapa orang ya. Lain semua muka binatang. Tok guru dia senyum dia kata tu aku tak bagi hang pakai serban aku. Kalau Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah Ta'ala nak buka. Minta maaf lah kita pun dalam hati kita ni siapa yang tahu. Ada orang saja ditunjuk rajin mengaji tapi hati tak elok. Minta maaf lah. Nak kena buang tu. Ada orang memang Allah Ta'ala bagi hati yang bersih pada dia, alhamdulillah. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mau nanti bila kita dibangkitkan rupa kita tak serupa macam yang ada hari ini. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Bila kita jadi pengikut iblis, rupa kita esok diubah. Jangan jadi pengikut dia. Itu kena tahu tipu daya dia. Baik, bila Nabi Yahya tengok rupa dia yang sebenar, rupa dia macam mana? Badannya seperti badan babi. Rupa sebenar ada Allah tukang tu. Nabi Yahya tengok badan bentuk macam badan babi. Muka seperti muka beruk. Tak serupa no. Badan babi, muka beruk, macam mana nak bayang? Matanya sepek tirus memanjang. Mata sepek. Giginya tidak beruas, hanya satu tulang. Dia tak beruas macam kita. Gigi dia satu, dia straight itu je. Tidak ada janggut. Bercekak pinggang. Tangannya terangkat ke bau. Macam mana nak sebut pun tak tahu. Jari-jarinya tidak bersendi. Tak ada sendi macam kita. Memakai pakaian gaya Majusi, Yahudi dan Nasrani. Cara pakaiannya memang style depa, style Majusi ke, style Yahudi Nasrani macam tu lah. Style orang kafir. Bertali pinggang daripada kulit binatang buah. Terdapat uncang-uncang tergantung di pengikat pinggangnya. Di situ ada uncang-uncang yang tergantung bagai-bagai jenis uncang. Memakai gelang kaki yang berloceng. Memegang loceng besar. Dia ada sepegang loceng pula. Di kaki ada gelang kaki berloceng. Di kepalanya ada telur daripada besi yang bujur melengkung bak kuku yang tajam di kepala dia. Pelik kalau kita tengok iblis ni rasa lari gitu je. Kalau rupa sebenarnya bodoh. Lalu Nabi Yahya AS berkata, celaka engkau, sebab apa rupamu berupa sehuduh ini? Jawab iblis, dahulunya aku adalah pemimpin golongan malaikat. Lalu aku menderaka kepada Allah, iaitu enggan sujud kepada Nabi Adam. Lalu Allah mengubah rupaku kepada seburuk-buruk rupa, sebagaimana yang engkau lihat sekarang. Lalu Nabi Yahya bertanya, uncang-uncang di pengikat pinggang tu apa isi dia? Dia kata syahwat anak Adam. Yang tu dah dia kata dia nak gunakan untuk menarik anak Adam dengan syahwat. Tak. Dia guna uncang-uncang tu. Kemudian Nabi Yahya tanya lagi, loceng tu? Loceng di tangan kamu tu? Dia kata suara muzik-muzik dan suara orang meratap kematian. Maknanya tu dia punya budaya iblis. Loceng itu makna dia bunyi, maknanya dia akan
menggunakan dia untuk supaya bila mana orang suka muzik dia tambah, dia tambah supaya orang tu memang minat hanya kepada muzik tapi tak minat kepada agama. Kemudian juga kepada orang yang bila kematian suka meratap tu, dia tambah lagi. Kemudian Nabi Yahya tanya, kuku yang tajam itu untuk apa? Yang di kepala dia tu kan ada teluk daripada besi yang bujur melengkung bak kuku yang tajam. Dia kata, aku gunakan untuk menarik, menyentap akal-akal manusia. Macam alat tapi tak tahulah cara macam mana. Dia tarik akal kita, dia sentap akal kita. Maknanya dia orang penyebar, kita nak penyebar. Dia berjaya, orang kata apa, menarik fikiran kita, ataupun menyelewengkan kita lah, dengan cara kalau kita nampak macam benda lah, tapi dia guna macam mana tak tahulah untuk dia tarik kita, fikiran kita, digodanya fikiran kita supaya ikut dia. Kemudian lalu Nabi Yahya bertanya lagi pada iblis, di mana engkau tinggal, di mana engkau duduk? Dia kata apa? Di dalam hati, dalam dada mereka, dalam dada manusia. Dan aku berlari di dalam urat-urat darah mereka. Rupanya iblis ni hebat. Bukan saja dia duduk sebelah kita, dia boleh masuk dalam tu. Duduk di dalam dada, dalam hati kita. Lepas tu dalam urat-urat darah kita, dia boleh berlari terus dalam tu. Kalau kita tak kuat, memang tempat dia. Kalau kita kuat dengan ayat Quran, rajin berzikir, rajin apa semua, rajin berdoa dan sebagainya, maka dia jadi payah, dia jadi sempit, maka dia payah nak duduk. Sebab tu kena rajin baca Quran, kena rajin selawat, berzikir, rajin baca auzubillah kan, apa semua, supaya dia tak boleh duduk dalam diri kita. Dia boleh duduk, dia boleh masuk terus, berlari dalam urat darah kita, maka sebab tu dia mudah menggoda kita. Itu ada semua orang. Kalau iblis ni dah jadi dah rapat dengan dia, rapid dengan dia, bila nak main mengaji ni dia fikir 3, 4, 5 kali, dia jadi segan. Bila nak pergi tempat lain dia senang pula no? Ada orang lah, bukan semua. Bila main mengaji ni dia kata 2 minggu dah main, tuang seminggu. Dia sebut betul, dia bisik 2 minggu dah main, tidak pun dia kata 4 minggu dah tak tuang, tuang kan. Hak yang lain tu dia tak tuang pun, pasal malam apa semua tiap minggu sampai dia tak pernah kata pasal malam terap kat ni. Tak, dia dah no. Sungguh no. Yang kita jadi gitu. Bila main semayang banyak-banyak sikit lagi mula dia kata. Dia ada saja dia nak bisik kita. Tu kita kata iblis ni dia macam-macam cara. Orang segan cara orang segan, orang rajin cara orang rajin, orang pandai dia buat cara orang pandai. Kok mana pun dia akan usaha daya kita. Kita yang kena tahu cara tipu daya dia, insya-Allah. Kena tahu juga. Dan nak lawan dia tu bukanlah lawan sungguh-sungguh. Dia kena juga dengan pertolongan Allah. Kalau kita lawan dia kita tak mampu. Dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, kita kena minta pada Allah Ta'ala juga. Kalau hujan-hujan saya tak boleh, sejuk-sejuk pun tak apa boleh kan. Dah kena makan kulat tu, pergi cek, pergi scan ada lagi tambah pula dah batu dalam pedu. Ya, rupanya batu pedu ni pun dia unik dah. Kalau hujan, kalau sejuk-sejuk dia tak boleh duduk. Tu dah ada 2-3 macam kan. Pergi tengok macam mana wadah lah pula dah. Tapi tak tinggi, doktor kata 7 lebih pun macam mana dah no? Ada mula kan. Jadi kalau itu saya pergi kuliah di mana tau, dia tak boleh sandang ni tempat duduk dia. Allah dia tangkap, dia tak boleh duduk sampai kuliah pun tak boleh lah. Kali saya relax kata. Dia kata ustaz tak tahan, berhenti tak apa, berhenti awal tak apa. Hari ni pun saya ingat tak lama sangat kot. Saya apa, dia
tak apa sihat, sungguh-sungguh lagi. Main gagah-gagah saya duduk tu, abang awal tu saya pun gagah-gagah. Kalau malam ni hujannya tak pergi. Kalau hujan kuliah malam langsung tak pergi. Tak berani kata apa, dia main tak sedap badan lah apa kan. Dia tak apalah, yang tu hujan juga. Dan mungkin juga ada setengah nabi-nabi kita tengok, memang iblis yang bagi sakit. Bukanlah kata ni Allah Ta'ala izin. Macam Nabi Ayub kan. Iblis yang bawa penyakit ke Nabi Ayub. Dia sakit hati Nabi Ayub ni buat ibadat sungguh-sungguh soleh, dia hantar penyakit. Tapi dah Allah Ta'ala izin dia kena. Kita pun mungkin sebahagian penyakit yang kita kena ni kerana iblis hantar. Iblis ni dia tak suka orang baik. Suka baik dia hantar penyakit. Maka kita pun kena pandai ikhtiar untuk berubat penyakit. Sebab apa? Iblis memang dia sebahagian kerja dia memang hantar penyakit pada orang. Macam Nabi Ayub kena kan. Maka kita kena ada doa-doa ikhtiar supaya kita selamat daripada iblis yang duk hantar penyakit tu. Baik. Lalu Nabi Yahya tanya yang terakhir, apa perkara yang dapat melindungi manusia daripada kamu? Iblis menjawab, dia kata dua perkara. Pertama, bencikan dunia dan cintakan akhirat. Itu di antara perkara yang boleh selamat daripada iblis, iaitu jangan terlalu cintakan dunia. Maksudnya kita tak cintakan dunia ni, maksudnya kita tak letak di hati kita tu keutamaan. Memang kita disuruh berusaha, disuruh mencari kehidupan dunia, tapi jangan cintakan dia melebihi cinta Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau yang tu itu tak kena. Lepas tu bila kita cintakan dunia lebih, mesti kita kurang cintakan akhirat. Dia lawan dia begitu. Kalau cintakan dunia lebih, mesti akhirat kurang. Sebab tu dunia ni kita letak sebagai tempat kita untuk mencari bekalan akhirat sama. Di samping kita kena letak kecintaan kita hanyalah untuk akhirat. Tuan-tuan, bila sampai tu masa kita dah berumur, dah tua-tua ni, dia punya imun pun tak kuat apa dah. Kita baru tahu bahawasanya sebenarnya dunia ni kok mana pun hanya sementara. Mesti kita akan sedar satu masa nanti. Duk kuat ni dia tak apa nak sedar lah. Bila kita dah rasa lemah, dah banyak penyakit, baru kita sedar kan. Maka sebenarnya kehidupan kita yang kekal bukan di sini. Pastilah di hari akhirat yang kekal besok. Lah ni kalau macam mana punya kita punya jaga sihat tak sakit pun mati juga. Mati juga. Tidak. Yang betul-betul kekal sana, akhirat sana. Tapi kekal dia ada dua. Kekal dalam bahagia, satu kekal dalam sengsara. Dua je akhirat. Nak yang mana? Pilih lah. Tapi pilih itu bukan kita pilih di sana, pilih di sini. Iaitu bersedialah untuk kekal dalam bahagia di sana. Kalau kekal dalam sengsara, nayok. Bincang-bincang. Nayok. Ada hutang-hutang orang settle siap-siap. Ada dosa-dosa yang kena minta maaf siap-siap. Tak. Jangan duk tangguh-tangguh. Mati tak tahu bila. Iblis dia suka lupakan kita. Perkara-perkara yang mana kita perlu betul-betul siap. Tambah-tambah yang fardu ain, kalau tak lepas siap. Yang fardu ain tu semayang membaca tak betul lagi, betul siap. Yang tu. Sebab apa? Itu bekalan untuk kita selamat sejahtera berpanjangan di sana. Iblis kata kepada Allah Ta'ala, aku berjanji la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan neraka tu jin dan manusia seluruhnya, kata Iblis pada Allah Ta'ala. Sebab Adamlah aku jadi macam ni. Ya Allah, bagi tangguh pada aku untuk sesatkan seluruh anak Adam, baca surah Sad. Dalam surah Sad tu ujung tu ada. Kan Iblis kata pada Nabi, pada Allah Ta'ala, bagi peluang pada aku untuk sesatkan anak Adam ni, aku nak masukkan mereka neraka sama-sama dengan aku. Sebab Adam itulah aku jadi macam ni. Allah Ta'ala kata, tak apa, aku bagi. Aku bagi peluang kepada kamu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Maknanya sampai kiamat tu, dekat kiamat tu.
Semua anak Adam kamu boleh peluang untuk sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sendiri mengaku kecuali hamba kamu yang ikhlas saja aku tak boleh kacau. Tak boleh nak buat apa. Itu dalam surah Sad, tuan-tuan baca balik. Maknanya iblis sendiri mengaku orang yang Allah Ta'ala ikhlaskan, yang ni iblis kata aku surrender. Maka di antara jalan kita nak selamat daripada tipu daya iblis, berusaha untuk ikhlas dalam amal ibadat, dalam apa-apa perbuatan kita. Berusaha untuk ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu penting tu. Kalau selagi tak sampai ikhlas, iblis masih boleh memperdaya kita. Sampai tahap betul-betul ikhlas, baru iblis tak boleh. Tapi ingat tuan-tuan, ikhlas ni ada dua. Ada dua peringkat secara kasarnya lah. Satu, mukhlis. Yang kedua, mukhlas. Dia beza lah. Mukhlas. Jadi peringkat mukhlis ni boleh lagi iblis berdaya. Abang lagi. Yang peringkat mukhlas, yang tu baru iblis tak boleh. Mukhlis ni maknanya kita berusaha untuk ikhlas, tapi belum capai lagi. Kita usaha, masih lagi peringkat usaha kita. Mukhlas ni Allah Ta'ala dah pilih kita jadi orang ikhlas. Yang itu sampai Tuhan dah pilih kita jadi orang ikhlas, waktu tu iblis tak boleh buat apa. Tapi nak dapat mukhlas, kena mukhlis dulu. Kena mukhlis dulu, nak kena usaha, kena minta kepada Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ikhlas. Sampai Tuhan pilih kita jadi orang ikhlas, jadi panggil mukhlas. Dia tak panggil mukhlis dah. Mukhlas, iblis tak boleh buat apa dah. Jadi kita minta mudah-mudahan macam tu. Baik. Nama dan tugas-tugas syaitan. Anak-anak iblis. Menurut Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, telah sampai kepada kami bahawa iblis mempunyai anak yang banyak. Iblis ni anak banyak. Kalau kita cerita tengok dalam kitab kan, memang dia boleh kahwin diri sendiri. Mana tak banyak, boleh beranak sendiri. Namun anak harapannya itu ada 5 orang yang paling diharap, yang paling istimewa, iaitu Sabrun, dan Al-A'war, dan Miswab, dan Dasim, dan Zalambur. Itu nama syaitan yang hebat-hebat ni. Anak harapan dia ni 5 orang ni, kata Ibnu Abbas dalam satu riwayat daripada dia yang mungkin diambil pada Nabi. Sabrun, A'war, Miswab, Dasim, Zalambur. Ni yang hebat-hebat lah. Yang jendera-jendera juga ni. Imam Muqatil berkata, iblis mempunyai 1000 orang anak. Dia mengawini dirinya sendiri, lalu dia beranak dan dia melahirkan anaknya setiap hari sekehendaknya. Sebab dia ada 2 kemaluan. Di paha kanan, paha kiri dia ada 2 kemaluan. Satu kemaluan lelaki, satu kemaluan perempuan. Dia sendiri buat zina diri dia sendiri, kemudian dia beranak. Itu iblis punya keistimewaan dia lah. Ya Allah Ta'ala bagi pada dia. Maka dia ramai jendera dia, tentera-tentera dia. Baik, jadi saya ringkaskan. Kalau tengok di sini, saya rojok dalam kitab-kitab yang saya dapat dalam kitab-kitab Mu'tabar lah kan, yang saya ambil. Semua kita Arab, saya tak rojok kitab-kitab orang terjemah ni, tak ada. Saya ambil dari kitab asal dia. Dia yang saya dapat di sini ada 13 nama. Walaupun sebenarnya berikut riwayat ada lagi, tapi saya masuk yang nama yang besar-besar je. Ada 13 nama dan tugas-tugas syaitan yang besar-besar ni. Yang pertama Sabrun, tadi kan Sabrun. Nama syaitan ni Sabrun. Yang kerja dia apa? Tugas-tugas dia apa? Menemani atau bersama dengan mereka yang ditimpa musibah. Mana-mana orang kena penyakit musibah, dia pergi ni kerja dia hantar syaitan ni. Lalu dia membisikkan kepada mereka supaya memukul pipi mereka, tampak pipi koyak pakaian merunguk gelisah atau berperangai seperti perangai jahiliah. Dia pipi kerja deras sikit lah, buat banyak
Dia bisik macam-macam. Dia bagi stres. Ni setan stres juga ni nama dia ni kan. Dia bagi macam-macam lah. Tu kerja setan yang nama dia Sabrun, no? Sabar. Bukan sabar. Sabara, Sabrun. Maka ingat kalau kita ditimpa musibah, kita apa kena penyakit apa semua, kita rasa pelik-pelik tu, kita rasa gelisah, kita mula nak buat panggil-panggil huduh tu, benarnya kita dirasuk oleh syaitan ni. Kita dirasuk oleh syaitan ni. Berlaku kematian, kita menjerit melolong semua.